tu sekarang yang value ialah 30 million. Tapi dulu 9.5 million. So maksudnya kalau mengatasinya, semua yang hari ini datang jangan lupa dengan nama dan dimaklumkan, kita akan semua bagi bonus. Datang-datang tak ada lah. Tak ada yang khawatir. Jangan pandang belakang film criminal. Ini kembali ke jangan pandang belakang dua. Pengarah hebat dan terbuka. Semoganya syuting selama mula hingga tamat dan box office tayangan jangan pandang belakang dua. Kalau okey, sebelum tu saya kena clearkan sesuatu yang jelas. Kalau filem Jangan Pandang Belakang 1 itu memang hasil tulisan saya sendiri. Jadi untuk filem Jangan Pandang Belakang 2 ni, alhamdulillah walaupun saya diberi kesempatan untuk bersambung sebagai seorang pengarah, cerita dia bukan saya yang tulis. Dan saya masih lagi mendalami skrip ini. Kalau kita nak cerita tentang kesinambungan 100% tu tidaklah 100%. Sebab kalau dalam JPB 1 memang saya memegang watak utama, tapi dalam JPB 2 ni sebenarnya masih saya tak nak ceritakan tentang karakter saya. Adakah saya timbul ke tidak, sebab itu sesuatu yang kita akan bagi kejutan nanti. Cuma apa yang saya boleh katakan melalui saka dalam filem Jangan Pandang Belakang 1 tu, kita tidak tahu exactly apa yang mengganggu dia. Adakah benar itu saka yang mengganggu dia ke, atau barang orang lain yang mengganggu keluarga ini. Dan kita bawa cerita itu melalui watak yang dibawa oleh Emma, itu watak Lin. Kalau dalam Jangan Pandang Belakang 1 ada watak Lin, tapi watak itu tidak berkembang. So untuk cerita yang nombor 2 ini, tulang belakang yang saya lihat adalah watak Mak Lang dan juga watak Lin, yang membawa kepada kesinambungan saka yang diberi oleh Opah selepas ketiadaan Opah. So jadi saka itu akan dipegang dan dibawa oleh Mak Lang yang dilakukan oleh mak saya, dan benda ini mengganggu mereka, especially Lin yang berusaha untuk membawa mak dia pulang ke KL, tapi mak dia tak nak. So di dalam itu ada plot-plot lain yang akan cuba kita kembangkan. Selain daripada gangguan saka ini, ada satu makhluk lain yang sebenarnya sangat-sangat cuba mendampingi mereka. So ini kita nak buka persoalan ini dan cuba menghabiskan persoalan ini. Dan ada benda-benda yang lain, saya rasa saya tak nak share sekarang sebab kita nak jadi surprise. So ada benda lain yang saya cuba ulaskan melalui visual, dan macam saya cakap tadi, alhamdulillah pelakon-pelakon yang ada hari ini adalah pelakon yang solid. Semua yang ada ini semua solid. Kita ada Emma, kita ada Mawar, even Austin Nasidi dan Mak saya. Jadi saya tak bimbang bab itu. Saya hanya perlu memikirkan bagaimana untuk menjadikan sebuah hasil karya yang mudah difahami dan boleh relate kepada filem Jangan Pandang Belakang 1. So persoalan dia tadi, adakah dia 100% relate pada saka yang awal? I would say 50-50. Ada benda yang wujud dalam tu dan jadi bisa tidak ada sebenarnya. So kita harus bertanyakan kepada penerbitan, pasal itu hak dia untuk menghasilkan Jangan Pandang Belakang dulu. Tapi sebelum ini pun memang telah disajikan banyak filem-filem parodi Jangan Pandang Belakang, macam Jangan Pandang Belakang Congkak, Jangan Pandang Belakang Boleh. Mungkin daripada sudut pandangan seorang pengarah, saya rasa rezeki dia adalah ketika ini, sebab itulah dia dihasilkan pada hari ini. Dan to be honest, sebenarnya saya pun tak terfikir akan involve dalam projek ini. Apabila ditawarkan oleh Mr. David tentang ingin hasil dan filem Jangan Pandang Belakang itu, saya rasa ini sesuatu yang boleh kita usahakan. So of course mungkin ada alasan kenapa baru sekarang nak buat Jangan Pandang Belakang 2. Sebenarnya Jangan Pandang Belakang 2 bukan senang nak dihasilkan. Tapi kalau Jangan Pandang Belakang Congkak adalah kan sudah hasilkan. Tapi itu pada waktu itu ada buat Jangan Pandang Belakang series di RTM. Nama satu rating tertinggi pada waktu itu. So kita fikir bukan senang nak buat film untuk Jangan Pandang
that's why kena betul-betul pada sesuai dengan orang, especially ada pengarah yang memang kena tahulah itu hantu, especially. Why? Bila asal jangan pernah datang, tapi masa suit main Tinder, then kita di dalam kereta kita berborak, itu dia udah pencet sampai rumah, dia hantar saya balik. Dia cakap tadi ada nampak buku atas hantu. Dia is punca cetus idea untuk buat film ini. Dan, tapi yang ada insting sampai reality sehingga penonton boleh histeria. The only film ini yang histeria. Yang lain film tak pernah histeria. Yang lain film adalah Highland Tower, pelakon yang histeria di lokasi Highland Tower. Tapi penonton yang histeria selepas tengok film, the only one jangan pandang belakang. That's why kita tidak sampai sekarang begitu. Tadi sememangnya satu tanggungjawab yang berat, sebab kita tahu filem Jangan Pandang Belakang satu tu itu satu benda yang sangat fenomenal. Sejak saya rasa saya dikenali pun sebab filem itu. Selepas filem tu mana-mana saya pergi orang akan Jangan Pandang Belakang, Jangan Pandang Belakang. Jadi saya pun macam belakang ke tak nak ni, Jangan Pandang Belakang. Jadi sejak filem tu saya rasa memang itulah filem yang betul-betul bawa nama saya naik sehinggalah saya dapat offer film lain. Dan juga fenomena dia ni bukan saja daripada segi kutipan, daripada cerita dia tu sendiri. Di waktu itu memang kita kehabisan filem seram yang betul-betul menyeramkan. Kalau ada pun dia taklah seseram seperti yang ada dalam Jangan Belakang dengan jump scare yang ada tadi. Jadi saya sebagai pengarah untuk filem Jangan Pandang Belakang 2 ni, memang saya terasa sedikit tekanan untuk cuba memastikan filem ini kalau dia tidak lagi bawah level, tapi kalau boleh saya nak dia lebih baik daripada Jangan Pandang Belakang 1. Dan saya pun pernah bercakap dengan Mr. David, impian saya nak filem yang dapat kutipan PG at least 20 juta ke atas, 30 juta ke atas. Sebab itu memang salah satu cita-cita yang saya inginkan sangat. Dan insyaAllah dari filem ini, kalau ada rezekinya di situ, kita cuba usaha yang terbaik lah. Apapun usaha kena ada. Lebihnya kita berserah pada Allah, kita banyakkan berdoa. Itu harapan saya. Dan untuk dua persoalan itu saya rasa mungkin bos boleh jawab bila tarikh dan keluar dan adakah kos ini lebih mahal daripada